Gajah ni penting sebab dia adalah jurutera hutan. Kita lindungi supaya generasi akan datang ni dapat mengenal gajah. Ada satu masa tu gajah liar daripada hutan, dia masuk ke pusat kita dan dia pun jatuh cinta dengan gajah denak kita dan dia pun culik gajah denak kita masuk ke dalam hutan. Malaysia dengan keluasan hutan 18.83 juta hektar mempunyai populasi gajah liar dianggarkan seramai lebih 1,600 ekor. Sebahagian besarnya berada di semenanjung Malaysia. Sungai Deka, Terengganu. Bermula dari inisiatif kerajaan negeri menerusi Jabatan Perhilitan, Pusat Konservasi Gajah Sungai Deka menempatkan 6 gajah dewasa dan 2 anak gajah. Berfungsi sebagai pusat konservasi dan penguatkuasaan di bawah Akta 716, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Ia terletak di tengah hutan simpan tembat, kira-kira 60 km dari Pengkalan Gawi, Tasik Kenyir. Ini kisah indah. Gajah denak yang jatuh cinta dengan seekor gajah liar sehingga sanggup mengikutinya ke hutan belantara. Akan tetapi, ia juga menjadi kisah simbiosis manusia dan gajah dalam usaha pihak yang mempunyai kesedaran bahawa untuk mengekalkan ekosistem alam semula jadi yang seimbang, makhluk darat terbesar ini harus dipelihara kewujudannya. Lapan ekor gajah ditempatkan dan dilatih di pusat ini. 3 daripadanya gajah denak, iaitu yang terlatih mengurus dan memikat gajah liar untuk dipindahkan ke lokasi selamat. 5 ekor lagi penghuni adalah gajah separa liar, termasuk 2 anak gajah yang diselamatkan. Gajah denak di Sungai Deka sudah pun terbabit dalam lebih 200 operasi translokasi gajah konflik di seluruh Malaysia. Antara penghuni gajah denak di pusat ini ialah Indah. Seekor gajah betina, Indah kini berusia 28 tahun. Pernah terbabit dalam 4 operasi memindahkan gajah konflik setakat ini. Bagi penjaga gajah atau dikenali sebagai mahut, Indah dilihat sebagai antara pelapis gajah denak di pusat ini. Kita kena sentiasa berinteraksi dengan dia, kena selalu bercakap dengan dia dan kita kena manjakan dia. Kita kena lebihkan bercakap dengan dia. Dan kita boleh katakan gajah ni perangai dia lebih macam manusia kata. Dia perlukan kasih sayang. Dia Indah ni semua orang boleh masuk, tak ada masalah kata. Dia boleh buat, tapi kalau gajah jantan memang berbeza sangat. Kalau contohnya Indah, Suria, Kala, dia mesra dengan semua orang. Gajah ni kita nak tahu dia okey, dia tak ada masalah, dia takkan buat perangai. Dia ada setengah gajah ni dia suka merajuk. Bila kita tak bagi makan memang dia tak akan makan. Lepas tu bila kita suruh dia makan, kita kena pujuk balik. Dia ada setengah ni gajah ni dia cemburu kuat. Kita selalu kena memujuk dia, selalu berinteraksi dengan dia. Dia kenal suara, bau badan apa semua dia tahu kata. Dia patuh. Bila dia patuh dengan seorang tuan, memang dia akan patuh betul. Gajah ni sifat gajah. Setiap mahut dan gajah denak saling memerlukan. Masa dan tenaga yang dicurahkan mahut akan membuatkan gajah lebih memahami dan akur kepada arahan penjaga. Satu elemen yang kritikal dalam operasi translokasi. Ada satu masa tu gajah liar daripada hutan, dia masuk ke pusat kita dan dia pun jatuh cinta dengan gajah denak kita dan dia pun culik gajah denak kita masuk ke dalam hutan. Dan unik dia, gajah denak kita tidak melawan, dia pun ikut gajah liar tu masuk ke hutan. Pada petang tu dia ada masuk, dia pilih semua
dia tengok semua gajah-gajah dekat sini, tapi dia pilih berkenan dengan Indah. Indah pun berkenan dengan dia. First malam tu saya tengok pada pukul 3 lebih pagi dia masuk, dia tolak tiang dengan belalai. Dia tolak, dia masuk ke dalam kandang. Sebab masa tu gajah kita tak tambat. Memang dalam pedok kita bagi dia bebas. Persekeliaran dia memang bebas kata. Tapi sebab itulah dia boleh keluar daripada kandang tu. Dia nak keluar tak boleh, dia pecahkan habis semua kandang. Masa kita ambil daripada hutan tu, dia memang liar. Saya nak ambil masa dalam seminggu lebih juga untuk rapat balik dengan dia. Saya pergi dekat dia lagi, kata. Nak rapatkan balik, saya kena masuk slow, kena pujuk. Kisah menarik, kawin lari antara Indah dan gajah liar menjadi legend rimba di kalangan maut Sungai Deka. Sebagai pusat melatih denak, setiap gajah harus dipantau pemakanannya. Gajah memerlukan makanan dan nutrisi yang secukupnya. Diet pemakanan mereka di sini merangkumi tumbuhan dan buah-buahan. Haiwan dari era Pleistocene ini makan mengikut jisim berat badan mereka, iaitu 10% dari jumlah berat badan. Purata masa makan bagi gajah pula dalam sehari ialah 12 hingga ke 18 jam. Macam di pusat kita, kebanyakan 8 ekor gajah kita purata dia 2 tan. Jadi purata makanan dekat pusat kita ni untuk seekor gajah adalah 200 kilo. Makanan dia terdiri daripada rumput napier, tumbuhan, buah-buahan termasuk betik, tebu dengan batang pisang. Lepas tu dia ada pellet untuk dimakan pagi. Berat makanan gajah untuk seekor seberat 200 kilo. 200 kilo tu merangkumi purata, rumput napier 150 kilo, betik 10 kilo, tebu 10 kilo, batang pisang 20 kilo, lepas tu pellet 6 kilo sehari. Kedudukan pusat konservasi gajah ini yang terletak di tengah hutan memudahkan aktiviti latihan trekking sejauh 1 km untuk gajah denak. Selain sebagai latihan daya tahan, gajah denak ini turut memerlukan suasana habitat sebenar, bebas dari kurungan, sama seperti gajah hutan yang lain. Ia juga sebagai latihan meningkatkan kemahiran maut mengendalikan gajah denak. Supaya kita boleh buat gajah dengan maut ni serasi, itu yang pertama. Kedua, supaya gajah tu ada stamina. Dan ketiga, supaya gajah tu biasa untuk pergerakan. So, bila kita buat operasi pindah gajah, kita akan berada dalam situasi ataupun dalam keadaan lokasi yang berbeza bentuk. Jadi salah satu dia untuk biasakan gajah ni pergi ke operasi, trekking tu adalah salah satu dia punya objektif dia trekking. So, bila dia trekking, dia akan lalu bermacam-macam jalan, dia akan bermacam-macam laluan dan melalui bermacam-macam kesukaran. Meskipun berstatus denak, naluri haiwan liar ini bergelumang di dalam air dingin tidak dinafikan. Maut kita dengan gajah tu, dia bermain di tempat betul-betul natural, betul-betul sepuluh jadi. Sebab itu, tempat kolam mandi kita dekat yang kita deka ni, kita dalamkan dia supaya gajah tu dia betul-betul berasa dia dekat dalam alam semula jadi dia. Satu, sepanjang perjalanan kita ke tempat mandi gajah tu, kita tak ada buat apa-apa pembinaan. Sebab kita mahu gajah tu, dia masuk, dia trekking, sampai ke tempat mandi tu, dia rasa suasana tu adalah tempat dia. Aktiviti memandikan gajah juga bertujuan meningkatkan keserasian maut bersama gajah masing-masing selain menyejukkan tubuh mamalia ini. Salah satu gajah dia sentiasa mandi sebab satu dia kena sentiasa sejuk. Satu dia untuk dia menyejukkan badan dia,
Dia sama ada menggunakan air ataupun menggunakan lumpur. Biasa kalau kita dekat pusat, kalau kita tak mandikan dia, kita akan ikat dia dekat luar ataupun kita buat dia di hutan. Biasa dia akan menggunakan tanah untuk sejukkan badan dia. Ini